Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهك الكريم في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك صلاة وسلاما دائما على رسول الله. Okay, insyaAllah hari ini saya akan mensyarahkan sedikit muqaddimah al-ijarah ataupun aqdul ijarah dalam bab ke-7 di dalam kitab kita Fiqhul Manhaji, yakni bab fiqh muamalat. Okey, yang pertama, menurut istilah, apa itu ijarah? Ijarah menurut Dr. Wahbah Zuhaili, perbezaan di antara ijarah dengan bai' adalah dari sudut kekal ataupun sementaranya hak pemilikan tersebut. Kontrak sewa ataupun aqdul ijarah adalah berbentuk sementara ataupun yang bentuk muakkatan, manakala jual beli adalah bersifat al-muabbad ataupun selama-lamanya. Maknanya dari sudut transaksi pemilikan barang itu berbentuk berbentuk sementara, iaitu al-bai', manakala al-ijarah ia berbentuk adalah terhadap limitasi masa. Kontrak sewa adalah satu kontrak yang penting dalam kehidupan manusia. Okey, kita mulakan dengan ta'rif al-bai', ta'rif al-ijarah. Fil lugha ismun lima man kara'in liman qama bi amalin ma jazaan lahu ala amali. Itu menurut istilah. Kalimah ijarah ataupun lughah dululah ya. Lughah adalah satu nama ataupun imbalan untuk suatu pekerjaan yang dibuat oleh seseorang. Maknanya kalau kita ijarah ni dia ada dua. Satu, kalau kita nak faham dari sudut konteks yang lebih luas, iaitu perkara yang berbentuk manfaat. Kita dapat manfaat dari suatu perkara tersebut ataupun transaksi tersebut, sama ada perkara tersebut boleh dikatakan sewa ataupun jual ataupun upah, al-ujrah. Sebab tu kalau dari sudut kalimah bahasa Arab, ijarah itu boleh kita faham dari sudut konteks upah ataupun sewaan, ataupun kita faham dari sudut al-ajru. Al-ajru tu macam pahala. Jadi satu benda yang kita dapat daripada hasil sesuatu usaha kita tu, kita dapat sama ada upah ataupun kita menyewa ataupun penyewaan. Okey, kita tengok dari sudut bahasa. Sebab tu ulama macam Syekh Ali Jumaah mengatakan, kalau kita nak faham konteks fiqh al-fahmu dari sudut faham kefahaman tu, ataupun usul fiqh dari sudut cari istinbat hukum, maka kita kena faham dari sudut konteks at-ta'rifat ataupun pengertian dari sudut istilah ataupun lughatan. Okey, sebab tu dalam kitab ini ada panggil disebut fayuqalu lahu ajrun wa ujratan wa ijaratan wa ajruhu ajarahu idza athabahu ala amalihi wa la yuqalu illa fi an-naf'i duna ad-dur. Maka dipanggil al-ajrun wa ujrah, pahala ataupun upah ataupun sewaan, wajru ataupun pahala baginya, upah baginya apabila dia berbuat sesuatu perkara. Sebab tu macam al-ajru dipanggil sebagai kita mendapat imbalan balik daripada perkara yang kita buat tu. Sama ada benda tersebut, sebagai contoh kita mengupah orang mentolong membersihkan rumah kita, maka kita dapat upah hasil daripada duit usaha yang kita buat tu, kita dapat duit ataupun kita melakukan perkara kebajikan, kita mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. ويقلب الأجر في الثواب الأخروي والأجرة في الثواب الدنيوي. وفي الاصطلاح عرفها صاحب المغني محتاج بقوله عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعود معلوم. Kan? Dari sudut istilah maksudnya, kalimah ijarah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ia juga disebutkan sebagai ajru ataupun ujrah, ya. Ajru ataupun ujrah. Ajarahu atau ajarahu bermaksud memberi upah kerana kerja yang dilakukannya.
ajarahu ataupun ajarahu bermaksud memberi upah kepada kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya akan digunakan bagi merujuk pada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugi. Maknanya sesuatu benda yang ada, you get what you orang kata apa, putih kata reap what you sow. Maknanya kamu dapat apa yang kamu telah lakukan sesuatu usaha ke atasnya. Maknanya perkara yang merugikan tak termasuk di dalam ta'arif al-ijarah. Ajru biasanya digunakan bagi merujuk ganjaran akhirah. Maknanya saya kata tadi macam pahala, ibadah, thawab dan sebagainya. Sementara ujrah pula merujuk kepada ganjaran dunia. Okey. Jadi ada 3 ya. Ajarahu, ajrun, ujratun. Ya. Manakala menurut istilah fuqaha, sebenarnya disebut oleh Mughni Muhtaj dan kitab Mughni Muhtaj, ijarah ialah kontrak untuk mendapatkan khidmah ataupun manfaat tertentu dan yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Okey, jadi itu yang dipanggil ta'arif ini disyarah oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Dia menyatakan beza jual beli dengan ujrah adalah sesuatu yang berbentuk sementara ataupun satu bentuk kekal. Maksud kontrak, okey. والمراد بالعقد على منفعة أو المنافع تملكها كما جاء في بعض التعريفات لها تمليك المنافع بعض. Memiliki satu manfaat itu dengan satu timbal balik. Kita dapat satu manfaat itu sebagai contoh rumah sewa dengan syarat kita kena bagi ataupun dengan kaedah kita kena bayar sewa dan sebagainya. Bi'audin makhsus, dengan satu ganti balik yang tertentu. وقد نص التعريف على شروط المنفعة وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن المنفعة syurutiha kerukn min arkanil ijarah. So nanti kita akan syarahkan pengertian ini dengan garis-garis syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh khidmat manfaat tadi. Maknanya khidmat manfaat tadi tu ada syarat-syarat tertentu. Ini akan dalam bincang dalam tajuk khidmat dan syarat-syaratnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam bab ijarah, kita kena kenal pasti definisi bai' pada bab yang awal, pengertian bai' pada bab yang awal, syarat-syarat dan rukun-rukun bai', sebab dia lebih kurang sama kecuali dalam penjelasan-penjelasan yang tertentu ya. Okey. Sebab tu dia ada setengah pandangan, setengah ba'd ta'arifat. Dia kata waqad nas ta'arif an syurutil manfa'ah wa sayati fi bayan indal kalam manfa'ah syurutil rukun min arkan ijarah. Atas disebut wal murad bil aqdi 'ala al manfa'ah wal manafi' tamlikuha kama ja'a fi ba'd ta'arifat laha tamlikul manafi' bi'audin, ataupun khidmat manfaat dan dibayar dengan sesuatu barangan. Okey. Dalil pensyariatan. Okey. Dalil pensyariatan ada terbahagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita baca daripada qaulih ta'ala, daripada kalimah ataupun firman Allah Ta'ala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika kamu menyusukan anak untuk kamu, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upahnya, iaitu kepada ibu yang menyusukan. Surah At-Talaq ayat 6. Jadi Allah memerintahkan bagi bapa ataupun mereka yang mengupah wanita lain untuk menyusu, maka perlulah mereka memberikan upah kepada ibu yang menyusukan, sama ada ibu tersebut ataupun ibu sama ada ibu tersebut daripada ibu susuan lah, senang cerita, faham kan? Dengan ayat ini menjadi istidlal bahawa kontrak ini bertepatan dengan syarak, iaitu kontrak ujrah. Manakala ini juga dapat difahami melalui firman Allah yang menyebut tentang kisah Nabi Syuaib AS dengan anak perempuannya, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Ya, maksudnya engkau bekerja denganku ialah hendak mereka menyebut selama 8 tahun. Maknanya dalam surah Al-Qasas ayat 66-67, maknanya Nabi Syuaib telah mengambil upah, telah mengupah Nabi Musa untuk bekerja dengannya ya. Okey, kita masuk pula kepada dalil daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terdapat dalil daripada sunnah ada lebih kurang 3. Jadi saya hanya baca beberapa sahajalah ya. Bab ini ada baru bab pertama ya. Marahul Bukhari wa ghairi Aisyah radhiyallahu anha fi hadis hijrah tawil qalat wastajaru Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar rajulan
min bani Dail thumma min bani Abdai hadiyan khiritan al-khiriyat al-mahir bil hidayah. Okey. استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا جريتا الخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راهلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا. Nabi SAW dan Abu Bakar mengupah seorang lelaki Bani Addai daripada Bani Abdu bin Adi, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangan kepada mereka. Mereka berjanji untuk bertemunya dengan di Gua Thur selama 3 hari. Pada hari ketiga, lelaki itu datang bersama unta tunggangan mereka dan mereka berangkat dari Bukhari. Maksudnya, Nabi dan Abu Bakar telah mengupah ataupun telah mengambil penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Kemudian berjanji di Gua Thur untuk bertemu selepas 3 hari. Okey, hadis yang kedua. Hadis yang kedua kita baca sedikit. Marah Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, dia bersabda, Nabi SAW melarang muzara'ah dan membenarkan ijarah, sewa. Bagi dia bersabda, maksud tidak mengapa dengannya, yang ini bersewa. Okey, seterusnya hadis daripada Imam Muslim juga meriwayatkan hadis daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu kata, kunna akthar al-ansari haqqalan qala kunna nukri al-arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi fanahana an dhalika wa amma al-wariqu falam yanhana. Kami adalah orang Ansar yang paling banyak mempunyai kebun. Katanya lagi, kami menyewakan tanah kami dengan syarat kami memperolehi hasil bahagian ini dan mereka memperolehi hasil bahagian lain. Ada kalanya bahagian itu mengeluarkan hasil dari bahagian satu lagi, manakala kadang-kadang tidak. Oleh itu baginda melarang kami mengamalkannya. Walau bagaimanapun jika dibayar dengan perak, baginda tidak melarang kami. Amma bidhahabi wal wariqi fala ba'sa, jika dengan emas dan perak tidak mengapa. Maknanya Nabi SAW tidak melarang menyewa tanah jika dibayar dengan emas dan perak. Maksud adalah memperoleh hasil bahagian itu dan mereka memperoleh hasil bahagian lain-lain, ialah memperoleh hasil yang dipilih daripada bahagian dan mereka memperoleh hasil bahagian itu. Maknanya kalau dia nak sewa, sebaik-baiknya kita membayar upah terhadap hasil ataupun bukan upah, dipanggil sewa terhadap tanah tersebut. Jadi maka Nabi SAW suruh bayar dengan warik ataupun dikatakan wang lah, wang yang dibentuk, perak yang dibentuk. Okey, ini memadailah untuk dalil. Maka kisah tadi, kisah yang disyarah yang pertama, kisah Nabi SAW telah mengupah penunjuk jalan daripada kaum Quraisy. Kemudian baginda akan berjanji akan bertemu selepas 3 hari. Itu pertama. Kemudian kisah daripada sewaan tanah ini tadi kan. Okey. Okey, jadi kita masuk kepada rukun dan syarat. Tapi untuk yang pertama ini kita hanya akan syarah ataupun share satu rukun pertama dan kedua saja. Nanti part kedua kita akan sambung ya. Okey, rukun dan syarat sewa. So kita kena faham al-arkan, rukun min arkanil ijarah ini banyak berkait dengan rukun jual beli ya. Okey, kontrak sewa punya 4 rukun, iaitu 2 pihak yang berkontrak, sirah, perkhidmatan, manfaat dan yang diberikan dan bayaran sewa ataupun ujrah. Arkan ijarah wa syurutiha. Lil ijarah arkan arba'atu wa hiya aqidani wa sirah wa manfa'a wa ujratun. Jadi yang pertama dan yang aqidan wa sirah ini tidak ada banyak beza kecuali pada lafaz saja dengan perbezaan dengan jual beli. Manakala yang banyak berbeza adalah pada manfaat. Adalah banyak, bukanlah banyak, ada juga sedikit perbezaan. Wan manfaatun wa ujratun. Jadi rukunul awal aqidan wa huma pertama iaitu 2 pihak yang berkontrak. Mahjur. Okey, orang yang mahjur adalah orang yang dihalang ataupun dihalang hartanya oleh qadi, iaitu mereka yang bankrupt ataupun mereka yang ada hutang yang tidak dibayar, yang terpaksa qadi melepaskan asetnya untuk membayar hutang yang tertunggak. Yang pertama
orang yang menyewa dan juga orang yang memberi sewa. Okey. Yang syarat pada mereka berdua itu adalah ahlan ta'aqud, sama macam jual beli juga, iaitu mereka mesti ada kelayakan untuk berjual beli. Maknanya mereka layak, iaitu baligh dan berakal. Jadi kontrak sewa ini tidak sah jika membabitkan kanak-kanak, orang yang gila, orang yang mabuk. Gabut tak termasuk, orang gila ataupun orang yang pengsan kerana mereka ini tidak ada kelayakan, mereka tidak mempunyai kuasa terhadap harta mereka kedua-dua mereka juga mestilah bukan orang yang dihalang, mahjur alaih, macam safi ataupun orang yang dibekukan hartanya dan sebagainya jadi orang kontrak ini hanya boleh jika orang yang boleh menguruskan harta mereka, itu ahlan ta'aqud mempunyai kelayakan untuk menguruskan harta mereka. Rukun yang kedua iaitu sirah kontrak, iaitu penawaran dan persetujuan, penawaran ijab dan juga kabul mesti ada contoh lafaz-lafaz ni boleh, aku sewakan barang ini, aku hendak tinggalkan barang ini selama sebulan dan juga sebagainya. Okey, ijab kabul boleh dengan lafaz-lafaz yang difahamilah. Jadi kita tengok sedikit. Samalah sarih dan kinayah kita fahamlah, lebih kurang sama dengan jual beli. Wa yaqum maqam as-sigha at-ta'ati in jaral al-'urf bidzalika. Maknanya kalau beri memberi boleh kita katakan juga sebagai urufnya diterima kontrak ijarah tersebut ka'an yadkhula sayara linaqli ar-rakabu ila makanin ma'lum. Contohnya kita katakan okey, contoh kita kata kita tinggalkan kereta ka'an yadkhula sayara linaqli ar-rakab ila makanin ma'lum. Maknanya contohnya kita kata okey, kita bawa kereta ni ke satu tempat, lepas tu kita tinggalkan, lepas tu kita cakap maknanya dari sudut uruf tu menyatakan keadaan tersebut menunjukkan kita nak beri sewa kepada orang tersebut. Ataupun kita kata kita sewa rumah, kita bagi kunci, kita tinggalkan dalam post box, kita kata okey, saya tinggalkan mesej kat dia, menunjukkan keadaan tersebut. At-ta'ati itu menunjukkan telah kita jalankan proses redha meredai ataupun ada berlaku ijab dan kabul di dalam kontrak tersebut fi dilala ala redha bil akid injara fil uruf okey, seterusnya wa yashtaratu fi sigha al muwafaqah al ijab wal qabul, mestilah selari ijab dan qabul tidak boleh terpisah selama sebulan. Seorangnya kata okey, satu dia bagi tahu pada 8, lama pula bulan depan baru dibagi qabul, itu terpisah dengan waktu tawil qabul tu mesti ada selari an la yatula, sama juga tadi muwafaqah ijab dan qabul tu mesti selari, yang kedua ni barulah tidak boleh terpisah terlalu masa yang lama. An la yatula al faslu bainal ijab wal qabul bisukutin aw kalami ajnabin an al-aqli an dhalika mush'arun bil i'rad an al-aqli, sebab seakan-akan bila terhenti lama macam menampakkan kinayah kita ni tak redha ataupun tidak enggan ataupun tak berminat dengan ijab ataupun kontrak tersebut الركن الثالث المنفعة ويشترط فيها شروط عدة منها أن تكون متقومة. Okey, yang ini yang paling penting, iaitu syarat ataupun bukan syarat rukun yang ketiga yang melibatkan manfaat itu sendiri, iaitu perkhidmatan itu sendiri. Beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh ulama ialah mutaqawwimah, mestilah barang ataupun aset tersebut ataupun manfaat tersebut mestilah mempunyai nilai, ada qimah dia ada qimah dia. Ai mu'tabarah wa muqsadah syar'an aw 'urfan, mesti ada dua. Jadi harta bersama juga lebih kurang macam jual beli. Harta yang ada tu mestilah suatu benda yang diiktiraf oleh uruf, bukan sekadar uruf tapi syarak, ataupun bukan sekadar syarak tetapi uruf. Uruf dengan syarak ni berbeza. Sebagai contoh, syarak ni benda yang tidak ada nilai bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, bukan arak, bukan alkohol, bukan alkohol yang berbentuk yang memabukkan, ataupun harta-harta yang tidak diiktiraf syarak kan. Sebagai contoh, najis, bukan najis dan sebagainya. Uruf ni benda yang tidak ada manfaat di sudut uruf. Sebagai contoh, kita bagi ingat tak jual beli hari tu, binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang yang memberi bahaya kepada kita. Itu satu barang perniagaan ataupun jual beli yang dianggap barang tersebut tidak ada nilai di sudut uruf Okey. Kerana apa? Harta itu kita nak dapat manfaat
Okey, maka kita kena ada barang itu mesti adalah suatu barang yang ada manfaat dari sudut syarak, ya. Okey. Jadi dengan itu uruf amalan misal ramai, contoh sewa rumah untuk didiami atau kenderaan untuk dimiliki. Jika khidmat tersebut tidak bernilai menurut syarak, barang tersebut dianggap sia-sia dan membazir, sedangkan syarak melarang segala bentuk penziran. Kita sewakan rumah tapi rumah itu terlalu uzur ataupun tidak ada barang yang kita nak guna dalam tu, tak boleh berfungsi, maka dia tak ada mutaqawimah. Kalau kita kata nak jual pun rumah tu dah nak roboh kan, maka rumah tersebut tidak dianggap sebagai manfaat yang boleh mutaqawimah. Maka dengan itu syarah kepada mutaqawimah itu adalah tidak sah penyewaan peralatan yang melalaikan kerana penggunaannya diharamkan. Wanita nak menyanyi untuk jual alat muzik yang melalaikan. Tidak sah menyewa anjing untuk memburu mengawal kerana binatang tersebut tidak dinilai menurut syarak. Tidak sah mengupas orang bercakap tanpa henti walaupun perbuatan tersebut boleh melariskan barangan. Macam kita kata seller-seller ataupun penjual-penjual yang bercakap sahaja tanpa ada gitulah benar cerita boleh melariskan barangan atau memberikan keuntungan. Begitu dengan menyewaan dirham atau dinar untuk tujuan hiasan. Semua khidmat yang nyatakan ini tidak diperlukan menurut uruf amalan setempat yang dipakai. Selain itu, semua khidmat ini tidak menjadikan biasa masyarakat untuk boleh sebenarnya untuk sewaan. Okey, jadi itu yang pertama. Ayakuna fi maqdur muajjar taslim, mestilah mampu diserahkan. Maknanya perkhidmatan itu mampu diserahkan. Mesti jika tak mampu diserahkan maka tak sah. Maka tak sah apa? Sewa barang yang dirampas. Contoh kita ada kereta itu telah dirampas ataupun dicuri, maka tidak sah kita nak sewa kereta yang dirampas ataupun menyewa kereta yang hilang ataupun tanah, tapi tanah tidak ada sumber air yang jelas kan. Okey, tanah pertanian okey. Sementara hujan atau seumpama saji dan pun tidak dianggap sebagai pengaliran air, dia kena air betul. Alasannya ataupun hujahnya ialah semua barang ini tidak boleh diserahkan dari sudut fizikal. Maka satu benda yang tidak boleh diserahkan dari sudut fizikal, maka tidak dibenarkan sewaan ke atasnya kerana khidmatnya tidak boleh diserahkan sebagai dari sudut syarak. Okey, contoh lagi lebih kurang macam baik juga. Okey, yang pertama tadi adalah manfaat dari sudut uruf. Okey, budak. Kemudian kita ayakuna fi maqdur muajjar taslimuha li yatamakan mustajir min istifa'uha falau kana al-muajir ajizan taslimu fa'il hasan syar'an. Maknanya kena mampu untuk diserahkan secara hisan, secara fizikal ataupun disebut syarak. Maknanya hisan physically dia mampu serahkan, tak ada dia kata saya dekat mana negara lain betul tak ada rana nak tolong serahkan, maka tak bolehlah kita serahkan sebab kita tidak ada mampu secara fizikal untuk menyerahkan satu barang. Barang tu hilang, barang tu kena curi, barang tu kena rampas. Dari sudut fizikal tak mampu. Dari sudut syarak pula benda-benda yang melanggar syarak lah, macam najis ke benda tu bertentangan dengan syarak dan sebagainya. Okey, bab ayakuna fi maqtur al-muajjar taslimuha fala taswi ijarah maksud. Okey, ni sama tadi dah explain. Wa mimma la taswi ijarah li 'adam al-qudra tasliman fi. Tadi hisan kan? Tadi hisan. Ini adalah syar'an pula. Syar'an apa? Istajaran mar'a la haid aw nifasa li khidmatil masjid. Kita minta wanita yang haid ataupun orang yang wanita yang nufasa untuk bekerja di dalam masjid mengajar orang Al-Quran. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana khidmah orang untuk mengajar Quran itu perlu kepada taqtadi makathuha, iaitu kesucian suatu kesucian wanita, wa taradduduha fil masjid, dan ulang-ulang untuk pergi kembali macamnya sentiasa keluar masuk ke dalam masjid. Maka dua perkara ini tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid ataupun haidah ataupun wanita yang bernifas. Wa kadhalika la taswi ijarah imra'atun mutazawwijah li rida'a wa khidmatan min ghairi izni zawjin, ataupun tidak sah. Ini dah syar'an. Tadi tu hisan. Hisan ni apa tadi contoh dia? Barang yang kena rampas, barang yang apa panggil kena rampas, barang yang hilang, barang yang curi, kena curi dan sebagainya. Syara'an pula wanita yang haidah untuk mengajar Al-Quran, wanita yang sudah bersuami yang tidak mendapat izin suaminya untuk menyusukan anak orang lain. Fa idza dakhalat li'anna awqatuha mustaghriqa bihaqqihi fala yajuzu la syar'an shaghlin shay'in min waqtiha biqadri haqqihi illa bi'idhni. Maka tak boleh kita nak suruh seorang perempuan yang telah beristeri itu menyibukkan dirinya akan waktunya yang menjadi waktu itu adalah hak milik secara generally bersama suaminya untuk membuat kerja yang tidak mendapat izin suaminya. Wa kadhalika la tajuzu ijaratu imra'atin mutlaqan lil qiyam bi 'amalin tadi safaran min ghairi suhbatin zawjatin adhi rahmin. Begitu juga tidak sah wanita tidak sah mengupah
wanita yang melakukan suatu kerja yang memerlukan dia musafir tanpa ditemani suaminya atau mahramnya, atau kerja yang memerlukan dia bersendirian dengan lelaki yang mahram. Maknanya tak boleh kita mengupah wanita untuk bekerja dengan kita tanpa mahram ataupun tanpa izin suaminya dan berdudukan dengan lelaki lain. Ini kerana pengharaman itu sabit melalui larangan secara jelas dan sahih, iaitu la yakhlu rajulun biimra'atin illa wa ma'aha dhu maharamin, iaitu telah sabit dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh berdudukan wanita dan lelaki melainkan ada bersamanya dhu maharamin. Ini menurut syarak kerana wanita tidak mampu memberikan khidmat beliau. Okey, yang seterusnya, asyaratus salis lil manfaah. Tadi ni maknanya rintitan daripada syarat-syarat bagi manfaat. Syarat yang ketiga, ayakuna husuliha lil mustajar. Okey, khidmat diperoleh oleh pengupah bukan daripada orang yang upah. Maknanya mesti tidak sah mengupah seorang melakukan ibadat yang memerlukan kepada niat dan tidak boleh diwakil kepada orang lain. Okey, kita tahu ibadat ni ada satu yang boleh kita wakil, ada yang tidak boleh kita wakil. Sebagai contoh, haji kita boleh wakilkan haji badal dan sebagainya kan untuk orang meninggal. Tetapi ada yang tidak, ibadat yang memerlukan pada niat secara al-fardi, niat yang berbentuk mutakhasis, maka kita tak boleh kita niyabah. Niyabah kan ibadah yang boleh ada niyabah dan tidak boleh niyabah. Okey, so tu ibadat yang memerlukan kepada niat tidak boleh diwakilkan kepada orang lain seperti solat dan puasa. Maknanya solat dan puasa ini tidak boleh kita wakilkan. Kita tak boleh wakilkan kerana dia perlu niat secara khusus untuk persendirian. Ini kerana dalam keadaan ini khidmat manfaat di sini ialah pahala menjadi hak orang yang diupah, iaitu dan bukan hak orang yang upah. Ini kerana tujuan ibadat ialah menguji ketaatan dan kedudukan. Jadi ibadat salat dan puasa itu kembali kepada si pelaku, maka dia tidak boleh diganti. Tapi ada ibadat yang boleh ada niyabah, yang boleh diwakilkan, seperti memerlukan haji bagi orang yang telah meninggal dunia, puasa bagi orang yang telah meninggal dunia, korban sembelihan haji dan mengagihkan zakat. Okey, itu tadi pertama, ibadah yang memerlukan niat kembali kepada dua. Pertama, ibadah memerlukan niat. Ibadah yang memerlukan niat secara khusus, iaitu solat dan puasa yang tidak boleh diganti, maka tak boleh kita wakilkan. Kedua, ibadah yang tadi niat tadi tu yang boleh kita gantikan seperti haji dan tauzi', pembagian zakat dan sebagainya. Tapi ibadah kedua, pembagian yang kedua, ibadah yang tidak memerlukan kepada niat seperti ibadat fardu kifayah, sebagai contoh melakukan jihad dan sebagainya kan, maka kafan, mandi kafan dan sebagainya kan. Alright, in aqama akhaztum alaihi ajran kitaballah. Okey, jadi seterusnya khidmat manfaat sewaan itu yang terakhir, asyaratu rabi'an la yakuna fil manfaat istifa'an ghainun qasdan. Bukan untuk bertujuan mendapatkan barangan. Maknanya bukan kita nak dapatkan barang tu secara, macam kalau jual beli kita bertujuan untuk dapatkan barang. Kalau ijarah bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Dengan ini tidak sah penyewa menyewa kebun untuk mendapatkan buah-buahannya, tidak sah menyewa kambing untuk mendapatkan bulu, susu atau hasilnya. Ini kerana pada dasarnya kontrak tersebut ialah pemilikan khidmah. Oleh itu kontrak sewa tidak boleh dilakukan dengan tujuan mendapatkan barangan. Selain itu perbuatan seperti ini hanya merujuk kepada penggunaan barangan secara langsung, bukan penggunaan khidmat barangan tersebut. Kontrak sewa ialah penggunaan khidmat, bukan penggunaan barangan. Okey, jika kontrak sewa membabitkan penggunaan barangan secara sampingan dan bukan tujuan kontrak, ia dibenarkan. Contohnya apabila seorang bapa seorang wanita menjadi pengasuh dan penyusu pada penyusu sahaja. Okey, macam ni penjelasannya begini. Kalau tujuan sewa itu untuk mendapatkan barangan, asal maqasid asliyah dia nak mendapat barangan, maka tidak boleh. Tapi kalau maqasid tabaiyah dia ada untuk dapat barangan, maka boleh. Contohnya kalau kita kita nak dapatkan barang, macam kita nak sewa kambing. Sewa kambing ni nak makan rumput kat kita punya kebun ke, ataupun kerbau untuk makan rumput kat kebun kita ke, ataupun kat dusun kita, ke ladang kita sebagainya. Tapi kalau nak dapat manfaat daripada binatang itu sendiri, maka tak boleh, sebab dia kira sebagai mengurangkan manfaat daripada barang tersebut. Kita nak ambil hasil daripada barang tersebut, jadi berkuranglah kambing tu punya bulu, berkuranglah kambing tu punya susu dan sebagainya kan. Okey, tapi
Kalau kita dapat manfaat tersebut secara sampingan, maka tak ada masalah. Sebagai contoh, kita sewa wanita ataupun upah wanita untuk menyusukan anak kita, dan sama-sama anak dia boleh jaga anak kita. Okey, maka asalnya kita nak sewa susu dia ataupun menyusukan anak kita, tapi dengan sama dia boleh tolong asuh anak kita sekali. Maka itu dipanggil tabaiyah, sampingan. Okey, seterusnya asyartu al-khamis min syurutil manfa'in an takuna ma'lumatan lil aqidain ain wa sifatan wa qadran. Mestilah khidmat tersebut diketahui secara ainan, secara barangan tersebut mesti ditahu dari physically, sifat barang tersebut, kadar barangan tersebut mesti diketahui. Maknanya maklumat mengenai barangan perkhidmatan, maklumat ini menyebabkan pengetahuan mengenai kedudukan barangan tersebut. Tidak sah penyewaan salah satu buah rumah tanpa, maknanya macam ni, kita kena tahu, kena takdir ataupun tentu ta'inkan rumah. Kita ada rumah yang bersebelahan, dua-dua rumah 2 tingkat, kita kena ta'inkan kita nak rumah ini ke A ke rumah B. Contoh. Lepas tu maklumat mengenai jenis dan sifat khidmatan manfaat perkara ini perlu bagi barangan ini kegunaan berbeza, menggunakan tidak boleh betul ansur. Okey. Contoh, kita ada 2 tanah. Kita kena nyatakan tadi tu rumah yang sama. Rumah sama, 2 tingkat, semua sama sifat dia. Tapi kita tetap kena ta'in A ke B. Rumah nombor 1 ke nombor 2. Yang kedua, barang yang sama, rumah yang sama, tanah yang macam tanah, ada 2 jenis tanah, tapi dia punya manfaat tanah tu berbeza. Satu tanah pertanian, satu tanah untuk buat rumah. Tanah yang berbentuk estate, tanah-tanah untuk buat perumahan. Jadi kita kena nyatakan kita nak bagi ataupun sewakan dia tanah yang macam mana. Ataupun kita tanam tanaman kan, tanaman rumah, ladang ataupun tanah yang bentuk tanaman ni kita sesuai untuk tanam yang bentuk macam mana ya. Okey, ataupun kolam ke untuk tanam, untuk ternak ikan, ikan air tawar ke, ikan air masin ke, sebagai contoh kan, kena nyatakan lah. Okey. Tapi kalau dia sewa tanah, dia kata boleh tanam apa sahaja yang dia kendaki, maka sah. Okey. Contohnya rumah, kalau rumah tu digunakan untuk dia nak buat spa, nak buat tadika, nak buat bengkel. Jadi perkara-perkara ini perlu dinyatakan, perlu diberitahu kepada pemilik rumah tersebut untuk dibuat selain daripada tujuan untuk duduk tinggal rumah. Alright. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Tadi al-ilmu bi'ainil manfa'ah, kemudian al-ilmu binaw'il manfa'ah wa sifatuha. Yang ketiga, al-ilmu biqadaril manfa'ah. Pertama, mesti tahu jenis barang tersebut. Kedua, jenis manfaat tersebut. Okey. Al-ilmu binaw'il fadhalika hina yakunu al-mustajara yakhtalifu an-nas fil intifa' ikhtilafan zahiran la yatasamu bihi 'adatan. Maka kita kena nyatakan barang apa yang kita nak, jenis barang tersebut satu, maksudnya secara urufnya manusia ni tak boleh nak tolerate dengan perbezaan tersebut, maka kita kena nyatakan. Okey. Yang ketiga, al-ilmu biqadril manfa'ah. Yakhtalifu taqdir manfa'ah ikhtilaf fi naw'iha, fa minha ma yuqaddar bil-zamani wa minha ma yuqaddar bil-'amali wa ma yusahbihi al-amran. Khidmat yang dinilai berdasarkan masa penggunaan. Ini insya-Allah saya akan jelaskan secara ringkaslah ya. Okey. Kadar khidmat ini mesti jenis bersifat khidmatan. Perkara ini boleh bagi barangan yang kedudukan kegunaan berbeza. Okey. Sekejap. Maklumat mengenai kadar khidmat berbeza mengikut jenis perkhidmatan. Ada nilai berdasarkan masa penggunaan. Kedua, ada nilai berdasarkan kerja yang dilakukan. Ada juga nilai berdasarkan kedua perkara tadi. Maknanya kadar khidmat ni mesti dinilai berdasarkan masa ataupun berdasarkan kerja. Ya. Okey, jadi mesti dijelaskan. Contoh, kita katakan berdasarkan masa, ada setengah tu dia kerja jaga anak daripada 8 sampai 5, maka dikira by hours. So kita kena upah dia by jam. Ada juga dia kerja berdasarkan kerja. Contoh Rana, dia kerja berapa lama barang yang dia beli, atau bukan berapa lama, berapa banyak barang dia beli, ataupun berapa kilometer yang dia pergi. Maka kena jelaskan kerja yang kita nak dapat khidmat tu berdasarkan masa ataupun tugas yang diperlukan. Okey, itu sahajalah insya-Allah untuk part pertama ijarah. InsyaAllah kalau ada apa soalan boleh tanya, kemudian nanti ataupun ada apa penambahbaikan boleh diberitahu ya. Wallahu ta'ala alam bissawab.